Selamat pagi, puji Tuhan, senang dapat kembali berjumpa dengan rekan-rekan Oma dan Opa dalam persekutuan Kaleb GKY Puri Indah. Walaupun perjumpaan kami masih dengan online, tapi dalam waktu tidak lama Tuhan pasti akan memberikan kami kesempatan untuk kami bisa tatap muka di rumah Tuhan. Kami ingin mengucapkan salam sejahtera dan salam sehat untuk semua Bapak Ibu yang ikut mendengarkan acara hari ini. Mari kita buka ibadah hari ini dengan panjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam sorga, puji syukur dan terima kasih atas berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Walaupun dalam keadaan situasi pandemi, tetapi kami masih boleh merasakan kemurahan dan kasih setiamu Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa-dosa dan kami agar kami layak untuk menghadap Engkau Tuhan. Tuhan kami mohon Engkau menyertai dan memberkati acara persekutuan Kaleb pagi ini dari awal sampai akhir. Dalam puji-pujian kami maupun dalam kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Tan Kian Guan dengan tema murid yang bertumbuh dalam depresi. Terima kasih Tuhan, doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin. Kami akan angkat puji-pujian yang akan kami ambil dari KPPK nomor 228 dengan judul Ia Melindungi Jiwaku. Memilih
Bapak, Ibu, Oma, Opa yang kami kasihi, dan semua yang mengikuti ibadah pada hari ini, kami percaya semua manusia percaya adanya Tuhan, dan semua manusia percaya ada yang Maha Kuasa yang melindungi. Tetapi bagi kami anak-anak Tuhan yang mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, kami boleh bersyukur karena sungguh hanya Dia yang memberikan perlindungan yang sejati, karena Yesus mengatakan Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita akan nyanyikan berikutnya lagu dari KPPK 232, Kekuatan Serta dan Penghiburan. Sahabat-sahabat kami yang kami kasihi, dalam masa pandemi setiap orang mengalami depresi, kekhawatiran, bahkan suka duka. Tapi lagu ini memberikan kami sesuatu kekuatan dan penghiburan. Anak-anak Tuhan, pengikut Yesus Kristus tidak pernah khawatir dan takut, karena kekuatan dan penghiburan selalu menyertai kami, menyertai kita. Suka dan duka bagian dari hidup ini, tetapi ada iman dan pengharapan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji-pujian berikutnya akan kami panjatkan dari lagu KPPK 421, yaitu Tak Kau Lupakan. Tuhan berjanji, Kau tak lupakan.
luar biasa. Janji Tuhan bagi siapapun yang mau mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita manusia yang berdosa, kita sering melupakan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan. Dia berjanji, Dia menyertai kita, melindungi kita sampai masa tua kita. Saudara-saudara yang kami kasihi, kiranya berkat dan anugerah Tuhan menyertai saudara-saudara, baik saudara-saudara Oma Opa dari Persekutuan Kaleb Gereja Kristus Yesus di Puri Indah, maupun bagi siapa saja yang mengikuti acara hari ini. Salam sejahtera dan doa sehat bagi kita semua. Terima kasih. Acara selanjutnya kami akan serahkan pada Guru Injil Tan Kian Guan yang akan membawakan khotbah dan firman Tuhan. Terima kasih, sampai berjumpa. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹平安， Senang sekali kita bisa kembali berkumpul, 非常高兴我们可以再见面。 meskipun kita hanya bisa berkumpul di rumah kita masing-masing ya. 所以我们自己在自己家里在网上见面， Tapi biarlah ini tidak mengurangi sukacita kita bisa berkumpul bersama-sama dan belajar firman Tuhan. 可是不能减少我们心中的喜乐来学习神的话。 Mari kita bersama-sama berdoa. 我们祷告， Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. 感谢主在我们的一生中的美好， Tuhan masih mau berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. 你还要对我们说话，通过你的话语， Berikan kami hati yang taat mendengar firman-Mu 让我们能够遵行你的话， dan boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. 在我们的生活中行使出来。 Sertai kedua hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. 求你赐恩典给我们两位仆人， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉 Amin. 主耶稣的名祷告，阿明。 Bapak Ibu, mari kita membaca di dalam Mazmur nomor yang ke-71. 我们一起诵读诗篇71篇。 Mazmur nomor 71 saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-9 dan 17 sampai 18. 不是要传道人要读第1到19呀？ Ayat 1 sampai 9, 17 dan 18. 哦，第1到第9，然后17到19。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, setelah itu dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文来读，然后用中文来读。 Padamu ya Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ayat 17, Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. 诗篇第71篇，求你凭你的公义大救我，就把我侧耳听我，拯救我。求你做我常住的磐石，你已经命定要救我。我因为你是我的岩石，我的山寨，我的上帝啊，求你救我脱离恶人的手，
脱离不义和残暴之人的手。主耶和华呀，你是我所盼望的，从年幼你是我所依靠的。我从出母胎被你扶持，使我出母胎的是你，我必常常赞美你。许多人以我为怪，但你是我坚固的避难所。你的赞美，你的荣耀，终日必满了我的口。我年老的时候，求你不要丢弃我；我力量衰弱的时候，求你不要离弃我。第17节，上帝啊，我之年幼时，你就教训我；直到如今，我传扬你奇妙的作为。上帝啊，我到年老发白的时候，求你不要离弃我。等我将你的能力指示下代，将你的大能指示后世的人。Bapak Ibu, ada 5 hal yang saya perhatikan yang seringkali bisa membuat seseorang tuh depresi ketika dia bertambah usia dan menjadi tua. 我注意到5件事，让年纪越来越大的人会感到忧郁。Yang pertama adalah yang paling kita alami langsung, yaitu tubuh yang sering kena penyakit. 我们常常要直接面对的就是容易生病的身体。Orang semakin bertambah usia, tubuhnya semakin gampang kena penyakit. 年老的人，他的身体衰弱了，容易生病， Kekuatan juga semakin menurun ya kita rasakan. 体力也开始下降。 Apalagi waktu pandemi COVID seperti ini, 尤其是新冠疫情期间， orang tua itu yang paling beresiko kalau kena COVID. 老年人如果感染新冠肺炎，后果会比较严重。 Nah ini makin membuat kita itu depresi, kita jadi takut ketemu orang, takut keluar rumah. 所以我们就感到忧郁，不敢见人，不敢出门。 Nah yang kedua, ada perasaan yang tidak berguna, 第二，就是有没用的感觉， terutama kalau kita sudah pensiun dari pekerjaan. 尤其是我们退休后， Sejak muda kita suka bekerja, 年轻的时候我们喜欢工作， tetapi karena sudah pensiun, tidak ada lagi mungkin yang mau menerima kita. 因为我们退休了，没有人要接纳我们， Akhirnya kita hanya bisa tinggal di rumah. 所以我们只能待在家里。 Kita jadi bingung, bingung mau ngapain, mau ngerjakan apa bingung. 我们在家里不晓得要干什么， Padahal kita orang yang tidak bisa diam. 所以我们待不住， Ya, jadi kita merasa tidak berguna. 所以我们觉得我们没用了。 Ada sebuah pepatah berkata demikian. 有一句俗语这么说： Orang tua itu banyak sekali jawaban, 老年人有很多答案， karena banyak pengalaman. 因为他有很多的经验， Tetapi tidak ada yang mau bertanya sama dia. 可是没有人要问他。 Orang tua itu banyak sekali waktu untuk melakukan sesuatu, 老年人有大把的时间可以做任何的事， tapi tidak ada yang mau minta tolong sama dia. 可是没有人要求他做， Jadi merasa tidak berguna. 所以他感觉到自己没用。 Yang ketiga adalah perasaan kesendirian. 第三就是有孤独的感觉， Jadi merasa dijauhi sama anak-anak, sama cucu, sama menantu. 感觉已经被子孙、被儿子、被这个儿媳妇隔绝了。 Karena kita cuma di rumah, sedangkan mereka semua sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. 因为我们是待在家里，他们有自己的事情在忙碌， Kita merasa tidak diperhatikan. 我们觉得他们已经不关心我们了。 Apalagi di masa pandemi COVID seperti ini, 尤其在这个疫情期间， anak cucu itu sudah lama tidak datang ke rumah kita. 那子孙好久没来我们家里了， Karena mereka takut menularkan COVID ke kita. 因为他们怕把这个新冠病毒感染给我们。 Ya, Bapak Ibu, mereka itu sayang sama kita. 其实他们是很爱我们的， Mereka tidak mau terjadi sesuatu dengan hidup kita. 他不想让我们有在生活中发生任何事， Jadi harus terpaksa menahan diri tidak ke rumah kita supaya tidak menularkan COVID. 所以他们就要控制自己不来到我们家里，怕被我们感染病毒。 Jadi cuma bisa ketemu mungkin di halaman rumah, pakai telepon. 可能只有在家门口见面，而且打电话。 Wah, kita nggak bisa peluk cucu kita. 我们不可能拥抱我们的孙子， Ya, kita kangen tapi nggak bisa ketemu langsung. 我们很想念，可是我们不能见到他们。 Itu membuat kita jadi stres, jadi depresi. 这样的让我们感到有压力，就是有忧郁的感觉。 Yang keempat adalah kita juga
banyak kehilangan teman atau orang-orang yang kita kasihi karena sudah meninggal dunia. 第四就是失去了我们最爱的朋友，因为已经过世了。 Ya, semakin banyak orang yang tua, ya semakin banyak juga yang telah meninggalkan dunia ini. 因为年纪大了，所以他们也离开我们了。 Ya, kita sendiri juga khawatir kalau kita suatu hari yang harus meninggalkan orang-orang yang kita kasihi. 我们自己也担忧，有一天要离开我们所爱的人。 Nah, ini yang membuat kita juga depresi, stres. 这也让我们感到有压力，感到忧郁。 Dan yang kelima adalah masalah keuangan. 第五就是财务的问题， Kita merasa juga tidak aman ya hidup karena semua diatur sama anak atau menantu kita. 因为我们感到不安，因为一切是我们的儿子、我们的儿媳妇在管理。 Ya, kita takut kalau misalnya anak kita, menantu kita sudah tidak lagi memperhatikan kita. 我们很怕，如果我们的儿子、我们的儿媳妇再不关心我们了。 Wah, banyak sekali Bapak Ibu yang membuat kita itu bisa menjadi stres dan depresi ketika bertambah usia. 很多事情让我们年纪越老的时候，会感到越有压力、有抑郁感。 Bapak Ibu, Tuhan memahami sekali pergumulan kita. 神知道我们的忧郁， Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan Mazmur 71 untuk kita semua. 我们感谢主，神给了我们诗篇71篇。 Mazmur 71 ini dikenal sebagai Mazmur orang tua. 诗篇71篇是老年人的诗篇。 Penulisnya kemungkinan besar adalah Raja Daud. 那写这个诗篇的可能是大卫王， Dia menulis bagian ini ketika sudah berusia tua. 就是在他年老的时候写这篇诗篇。 Dan ketika dia masa tua ini, dia juga punya banyak pikiran, dia juga mengalami masalah seperti kita. 那么他年老时候也面对很多问题，他也是很多问题在烦扰他， Dia juga bisa mengalami stres, depresi dalam hidupnya. 他也会感到有压力，他也会感到有忧郁。 Tetapi kalau kita membaca Mazmur pasal 71 ini, 如果我们读诗篇71篇， kita melihat bahwa Daud tetap bisa memusatkan perhatiannya kepada Tuhan. 我们知道大卫能够专心的专注在神的身上， Dan dia mendapatkan sukacita di tengah-tengah masalah yang dia hadapi. 在他碰到困难的时候，他得着喜乐。 Ada dua cara Daud yang kita bisa belajar bagaimana mengubah depresi menjadi sukacita. 我们从大卫身上学到两个方法，把我们的忧郁变成喜乐。 Yang pertama adalah Daud mengingat kembali apa yang sudah Tuhan perbuat di masa lampau, di masa muda dia. 第一就是大卫想起在他年轻以前的时候，上帝对他做的事。 Bapak Ibu, Daud itu sangat mengenal Tuhan waktu dia muda. 然后大卫在年轻的时候跟上帝的关系很密切， Sejak muda Daud sudah banyak merenungkan firman Tuhan. 在他年轻的时候，他就常常思想神的话。 Daud berkata di ayat yang ke-17, Tuhan yang mengajar Daud langsung. 那么第11章说，神教训他， Tuhan banyak berbicara kepada Daud ketika Daud menjaga kambing domba di padang rumput. 在他牧羊的时候，上帝常常向他说话。 Tuhan juga berbicara kepada Daud ketika melewati lembah kekelaman yang gelap. 在他行过死荫的诱惑的时候，上帝与他同在； Ketika Daud menjadi raja, Tuhan juga berbicara kepada Daud. 当他做王的时候，神也向他说话， Dan bukan hanya lewat perkataan saja, 不是单单靠言语而已。 tetapi Daud mengalami sendiri dengan mata kepalanya sendiri melihat bagaimana Tuhan itu menyertai hidup dia. 让他亲身经历神与他同在。 Ketika banyak orang-orang jahat yang ingin membunuh Daud, 很多坏人要杀他的时候， ada Goliat, 有歌利亚， ada Raja Saul, 有扫罗王， ada Absalom, 有亚撒龙， ya ingin membunuh Daud. 就是他的儿子要杀他的。 Tapi Daud melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan menyertai Daud. 那他亲眼见证神是与他同在的。 Sehingga sejak masa muda, 在他的年轻的时候， Daud itu telah menjadikan Tuhan sebagai dikatakan tempat perlindungan yang kuat. 那么大卫把这个神当作他能够避难所。
Bapak Ibu, ketika Daud mengalami pergumulan berat, 在大卫面对挣扎的时候， bahkan sampai di masa tuanya, 在他年老的时候， Daud mengingat Tuhan. 他记得主。 Kalau Tuhan sudah terbukti dulu menyertai hidup dia, 那神你证实以前已经与他同在， pasti sekarang juga tetap menyertai 那 hidupnya. 么现在他也必定与他同在。 Kalau Tuhan sudah sejak kita muda sudah menyertai hidup kita, 如果神在我们年轻的时候与我们同在， pasti Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kita di 那 masa tua 神 kita. 在我们年老的时候不会离开我们。 Kenapa kita mesti pindah ke lain hati? 为什么我们要想别人呢？ Saya memperhatikan anak muda dengan orang tua itu memang berbeda dalam soal makanan. 我觉得年轻人跟这个老年人对这个食物的那个选择不一样。 Anak muda itu suka coba-coba yang baru. 我年轻人喜欢尝试新的食物， Sedangkan orang yang sudah tua itu paling nggak suka nyoba-nyoba makanan baru. 那老年人就不喜欢尝尝那个新的东西。 Misalnya kalau mau makan bakmi, 比如说我们要吃面的时候， orang tua itu sudah punya tempat langganan masing-masing. 他已经有固定的那个他吃面的那个顾客 Ya, ada bakmi asui, alok, akui, abun, ahui, macam-macam lah. 啊，就是有把面阿水、阿乐、阿辉等等。 Kalau anak kita atau menantu mengajak kita makan ke tempat lain, kita belum tentu mau. 如果我们的儿子或者儿媳妇邀请我们去吃在新的地方，可能我们也不要。 Mengapa kita tidak mau? 为什么我们不要呢？ Karena tempat langganan kita, bakmi langganan kita ini sudah terbukti sejak muda enak makanannya. 因为我们常去的那个面店很好吃， Ngapain saya coba-coba tempat yang lain? 我干嘛要去尝试那个新的？ Ini loh tempat saya rasanya nggak pernah berubah. 啊，这是我常去的地方，它的味道不改变， Sudah cocok sama lidah saya. 已经合我的口味了。 Apalagi kalau yang jual bakminya itu sudah hopeng sama saya. Wah. 啊，尤其那个老板跟我是好朋友了。 Kalau kita datang, 我们来的时候， yang masak pasti engkau atau enciknya. 啊，那么下手煮的就是他的老板或者老板娘， Wah, dia nggak akan kasih anaknya yang masak. 他不会给他儿子去煮， Ini spesial untuk kita. 就是特别来招待我们的。 Kalau kita ke sana, kita cuma tinggal bilang yang biasa ya. 我们到那边的时候，只要说啊，就是平常的啦。 Wah, yang punya bakmi pasti tahu yang kita mau. 啊，那个卖面的就知道我们要什么了。 Bakminya tidak pakai tauge, 啊，可能就是没有放豆芽， ya, sayur dibanyakin, 啊，多一点菜， dikasih ekstra daging, 多加一点肉。 kopinya pahit, nggak pakai 啊 gula. ，那个咖啡是苦的，没有加糖的。 Kita nggak perlu jelasin lagi apa yang kita mau, 我们不用跟他解释我们要怎样的了， karena sudah punya hubungan yang dekat. 因为我们跟他已经有非常密切的关系。 Kalau misalnya kita lupa bawa dompet, buru-buru dari rumah, 有时我们可能忘了带钱包，就是匆匆忙忙出门， tidak masalah. 没问题。 Yang punya tempat pasti akan bilang, lain kali saja baru bayar. 啊，那个老板说下次再还了。 Lalu kalau kita sudah lama tidak datang ke tempat itu, 如果我们很久没来了， waktu kita datang lagi, 我们再来的时候， pasti ditanya, 他一定会问： kemana saja? Sudah lama nggak kelihatan. 哎，你这么久跑到什么地方去了？ Aduh, senang ya kita diperhatikan. 哦，我们非常高兴，他们会关心我们。 Kenapa kita bisa cinta sama tempat langganan kita? 为什么我们喜欢这个地方呢？ Karena semasa muda sampai tua, 因为从年轻到年老， kita mengalami sendiri pelayanan yang baik. 我们已经享受他的服务， Kita merasakan sendiri ya enaknya makanan di sana. 我们能够感觉到那个好吃的那个味道。 Dan betapa baik ya pelayanan yang diberikan kepada kita. 他对我们的服务是多么的美好。 Di dalam hidup kita Bapak Ibu, 在我们的一生中， Tuhan juga baik. 神对我们也是好的。 Saya yakin ada lebih banyak pengalaman Bapak Ibu bersama Tuhan daripada saya bersama dengan Tuhan. 我相信弟兄姐妹的那个经验比我更多。 Bagaimana Bapak Ibu ditolong Tuhan melewati kesusahan, 神怎么样在你们困难的时候帮助你？ ketika kita mengalami sakit, 我们 Tuhan 生病的时候， menyembuhkan kita, 我们痊愈了 Tuhan，memberkati usaha kita, 神祝福我们的生意。 kita melihat bagaimana anak cucu kita sehat, baik,
我们的儿女都健康，都很好。 Kalau ada kesulitan, Tuhan akan berikan jalan keluar. 如果有困难的时候，神替我们开路。 Tuhan sudah terbukti baik sejak masa muda kita. 神已经证实，在我们年轻的时候对我们好， Mari kita ingat kebaikan Tuhan ini. 所以我们要常常想念神的好， Akan membuat kita tidak lagi memikirkan ya masalah kita hari ini. 所以我们再不会记得我们今天所面对的问题。 Karena itu mari kita terus membaca firman Tuhan, Bapak Ibu. 所以我们继续要读神的话， Mari kita terus berdoa kepada Tuhan. 我们要继续祷告， Mari kita tetap mencari Tuhan 我们一直寻求神。 yang sejak muda sudah menjadi penolong kita di dalam kesesakan. 在我们年轻的时候，在我们困难的时候，已经帮助我们的神。 Yang sejak muda tidak pernah mengecewakan kita. 在我们困难的时候，在我们年轻的时候，没有让我们失望的。 Tuhan yang sama itu adalah Tuhan yang menyertai kita hari ini di masa tua kita. 那位神就是现在与我们年老时候同在的。 Mari kita terus mencari Dia 我们要继续的寻找他， di dalam doa kita, 在我们的祷告中， di dalam pembacaan firman Tuhan 在我 kita, 们读他的话语的时候， dan mengalami sendiri bagaimana Tuhan beserta dengan kita. 要亲身经历神与我们的同在。 Yang kedua, Bapak Ibu, kita bisa melihat lewat foto-foto. 第二，我们可以经过我们一些的照片来看， Foto itu bisa menjadi bukti Tuhan beserta kita. 这些照片就是证实神已经与我们同在的。 Saya punya banyak foto, 我有很多的相片， ya baik itu yang dicetak maupun yang ada di handphone. 有的是已经打印出来，有的是在手机里的。 Ada satu foto di mana anak saya itu terbaring di rumah sakit 有一个照片是我的儿子躺在医院的时候， karena dia terpleset, jatuh dan kepalanya mengalami geger otak. 因为他摔倒碰到他的脑震荡了。 Setiap kali saya lihat foto itu, 我每次看这个照片的时候， saya merasa sedih sekali. 我非常的伤心。 Karena saya pernah melihat bagaimana anak saya itu seperti menjadi lupa ingatan. 我知道那个时候我的儿子失去了记忆。 Waktu kita tanya, waktu dia setelah jatuh, kita tanya, dia bingung jawabnya. 在他跌倒的时候，我们问他，他好像不能回答。 Saya sampai berkata kepada istri saya, bagaimana kalau anak kita sudah tidak mengenal kita lagi? 我对我太太说，如果我们的儿子已经不认得我们，怎么办呢？ Wah, hati sedih sekali. 我的心非常难过。 Kami juga berpikir takutnya ada terjadi sesuatu dengan otak dia. 我们也担心他的脑袋里面有发生什么问题。 Tapi puji Tuhan kami bawa ke rumah sakit 那么感谢主，我们带他到医院， dan tidak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. 没有发生比较可怕的事。 Ada buktinya, ada foto. 有证据，有相片。 Setiap kali saya melihat foto itu, hati saya sedih. 我每次看那个照片的时候，我心里很难过。 Tetapi ketika saya melihat foto itu, di dalam kesedihan itu saya tetap bersyukur sama Tuhan. 在我看这个相片的时候，虽然我心里有悲伤，可是我感谢主， Karena Tuhan menolong kami keluar dari masalah. 因为神救了我们脱离这个困难。 Sehingga anak kami baik-baik saja sampai hari ini. 那我的儿子现在很健康。 Bapak Ibu tentu banyak foto di rumah. 在你们的家里肯定有很多的照片。 Ketika kita kesepian, kita stres, mari kita lihat-lihat lagi foto-foto itu. 在我们孤独的时候，在我们压力的时候，可以看看我们的以前的照片。 Kita ingat betapa Tuhan baik memimpin hidup kita. 我们要想念神这么好的对我们。 Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita menceritakan kepada anak cucu kita tentang semua kebaikan Tuhan ini. 第二，我们要向我们的儿女传讲神对我们的好。 Bapak Ibu, memuji Allah itu bukan kebiasaan kita. 我们感谢赞美神，不是我们的习惯。 Sama, baik anak muda, orang tua, memuji Tuhan itu bukan kebiasaan. 我们无论是年轻人，我们是成年人，要感谢主很难。 Apa yang sering menjadi kebiasaan? 我们的习惯是什么呢？ Kita lebih sering mengeluh. 就是常常埋怨。 Ya, kalau kata papa saya itu, orang tua itu kulo. Ya. 就是我爸爸说，这老年人就是会话唠叨。 Ya, jadi papa saya itu bilang, orang tua itu cuma pengen ngomong aja begitu. 他就是很喜欢说话， Apa saja mau diomongin. 什么事他就想说， Kritik, mau mengeluh. 就是批评埋怨。 Tapi sebenarnya nggak ada maksud apa-apa. 可是他其实没有什么意思， Jadi anak-anak itu jangan ambil hati begitu. 所以我们不要放在心里， Nggak perlu sakit hati. 不用伤心。 Orang tua itu memang seperti itu, kata papa saya. 老年人就是这样，我爸爸说的， Hanya pengen ngomong aja. 他 Begitu. 就喜欢说话而已。 Nah, tetapi alangkah baiknya Bapak Ibu kalau
Hal seperti ini adalah hal yang kita pakai untuk memuji Tuhan. 如果这样的事，我们来感谢主多么好， Bukan malah untuk mengeluh atau mengkritik. 不是来批评、来埋怨。 Tuhan ingin kita punya kebiasaan memuji Tuhan bahkan di tengah-tengah masalah kita. 神要我们习惯了赞美神，在我们有困难的时候也要赞美他。 Daud banyak sekali memuji Tuhan. 大卫常常赞美神， Di masa tuanya ini dia banyak memuji Tuhan. 在他年老的时候常常赞美神。 Di ayat yang ke-8 Daud berkata, mulutku penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. 第8节说：“你的赞美，你的荣耀，终日闭满了我的口。” Di ayat 14 dikatakan, aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. 第4节，我却常常盼望并要耶和华赞美你。 Ayat 22 dikatakan, aku mau menyanyikan syukur bagimu Tuhan. 第22节，我的神啊，我要古诗来称赞你。 Daud mau membiasakan memuji Tuhan. 大卫要习惯的赞美神， Karena hati yang gembira adalah obat. 因为喜乐的心是良药。 Nah, kebiasaan memuji Tuhan ini bisa menular ke anak cucu kita. 那我常常赞美这个习惯可以感染我们的儿女， Percayalah Bapak Ibu, 你相信吧？ kalau misalnya di rumah kita, 如果在我们的家里， lebih banyak kita mendengar atau kita mengucapkan kata-kata marah-marah, mengeluh, 如果我们家里常常发脾气，常常埋怨， itu bisa menular ke anak cucu. 这会感染我们的子孙的。 Ya, mereka juga nanti lama-lama belajar untuk lebih banyak marah-marah, mengeluh, 他们以后也学习常常的发脾气，常常的埋怨， malah nanti kita saling menyakiti dengan perkataan kita. 然后我们会互相伤害。 Mari kita membiasakan memuji Tuhan. 我们要习惯的来赞美神。 Tuhan memberi umur yang panjang kepada kita, 神给了我们长寿， supaya kita memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. 我们要来传讲他的作为。 Seringkali kita berpikir, saya sudah berusia, 我们常觉得我们已经老了， tugas saya sudah selesai. 我的任务已经完了。 Tapi Daud berkata belum selesai. 只是大卫说还没有。 Ayat 18 berkata, 第18节说， sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, jangan meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini. 我到年老发白的时候，求你不要离弃我，等我将你的能力指示下代，将你的大能指示后代的人。 Tugas Bapak Ibu belum selesai. 你们的职责还没完， Kita bisa mengajarkan anak cucu kita memuji Tuhan. 我们可以教导我们的儿女来赞美神。 Ada seorang bernama Yunus. 有一叫做约拿的， Dia seorang penginjil di Tiongkok berusia 73 tahun. 他是在中国73岁的传道人， Dia telah melakukan perjalanan keliling Tiongkok untuk menyebarkan kabar baik tentang Tuhan 他已 Yesus. 经走遍中国传讲主耶稣的福音。 Dia begitu sibuk, 他非常的忙， tenaganya seperti tidak pernah habis. 他的力量好像从来没有完。 Dalam 1 minggu, 在一个礼拜， Yunus bisa bersepeda 9 jam. 他能够骑9个小时的脚踏车， Dia bisa duduk di kursi kereta api 40 jam. 他可以坐在火车的凳上40个小时， Dia bisa naik bus 8 jam. 他可以坐公车8个小时， Pergi ke tempat-tempat yang terpencil. 到那些偏远的地区， Hanya untuk membawa berita tentang Tuhan Yesus. 就是要传讲主耶稣的福音。 Jadwalnya sangat padat sekali. 那么他的行程很满的， Padahal dia sudah 73 tahun. 其实他已经73岁了。 Suatu kali ada orang yang bertanya kepada dia, 有一次有人问他 kamu sudah 73 tahun, 你已经73岁了， kamu tidak capek, 你不累吗？ kamu tidak mau istirahat. 你不要休息吗？ Apa yang dikatakan Yunus? 那么约拿说什么呢？ Yunus berkata, istirahat adalah untuk dunia berikutnya. 约拿说休息是未来的世界。 Kalau saya mau istirahat, nanti tunggu saya meninggalkan dunia ini, di surga saya istirahat. 如果我要休息，我离开这个世界的时候，在天国我就休息 Selama 了。 Tuhan masih memberikan kepercayaan hidup umur yang panjang kepada saya, 如果神给我长寿， saya akan memberitakan tentang Tuhan Yesus. 我要传讲主耶稣的福音。 Bapak Ibu yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， tugas kita belum selesai. 我们的执政还没完， Mari kita mengerjakan mungkin mulai dari hal yang kecil.
可能我们从最小的事情做起， Kita bisa membiasakan memuji Allah, 我们要习惯的来赞美神， menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita kepada anak dan cucu kita. 传讲神对我们的美好，就是对我们的子孙说。 Bukankah kita rindu 我们不是很怀念吗？ melihat anak cucu kita boleh hidupnya di dalam Tuhan? 我们的子孙在神里面生活， Kiranya Tuhan menolong kita Bapak Ibu 愿神帮助我们每一位 mengingat kebaikan Tuhan 想到神的好， dan kita menceritakan kebaikan Tuhan kepada anak-anak dan cucu kita. 然后讲给我们的儿孙们听。 Mari kita bersama berdoa. 我们一起祷告， Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. 感谢神你的话语， Kami mau mengingat kebaikan Tuhan di masa muda kami. 我们要纪念神在我们年轻时候的好， Dan kami mau beriman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. 我们也确信神不会离弃我们， Sampai masa tua ini juga, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. 在我们年老的时候，你也不会离弃我。 Kami mau membiasakan memuji Tuhan. 我们要习惯的来赞美你， Kami mau menceritakan kebaikan Tuhan. 我们要常常来传讲你的美好， Supaya banyak orang mengenal Tuhan Yesus melalui hidup kami. 让更多人通过我们认识主耶稣。 Terima kasih Tuhan, Kau baik. 主耶稣，感谢你，你是美 Jaga 好 dan 的， peliharalah hidup kami. 你也一生的照顾我们。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati Bapak Ibu. 让神祝福大家。 Selamat pagi Opa, Oma, dan saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sehat semuanya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada GI Tan Kian Guan yang sudah memberikan kita banyak pengetahuan-pengetahuan untuk kita boleh bertumbuh. Dan juga kepada Bapak Harifin yang sudah menerjemahkan dengan jelas. Untuk WL kami, Bapak Hendra, singer, pianis, organis, kami juga mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Kiranya puji-pujian dapat menjadi semangat dan menjadi berkat buat kita semua. Untuk tim multimedia, terima kasih atas terselenggaranya YouTube ini. Pengumuman untuk bulan depan, Persekutuan Kaleb di hari Jumat tanggal 22 Oktober pukul 10 pagi dengan tema Murid yang Bertumbuh. Tentunya ini kali yang akan dibahas bertumbuh di dalam firman Tuhan. Pembicara Pendeta Alex Hartono. Satu lagi ya, Jumat depan tanggal 24 September. Ingat ya, 24 September pukul 10 pagi kita dapat menikmati bonus kita yang terakhir yang akan dibawakan oleh adik-adik calon dokter Ukrida dengan tema waspada penyakit di usia lansia. Sekian, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Nama saya Michelle Devina Chandra. Saya adalah jemaat di GKY Purifia. Pada kesempatan pagi hari ini, saya dan teman-teman saya, Brigita, Margaret, Michelle Hari, dan juga saya sendiri, kami dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Krida Wacana. Pada kesempatan pagi hari ini, kami ingin membagikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang sering terjadi atau yang sering dialami pada lansia. Waspadai penyakit usia lanjut. Akan mengalami penurunan. Di atas 60 tahun, Jadwal makan yang tidak teratur, rasa berat di tengkuk Gula di dalam tubuh itu akan yang menunjukkan menyebabkan patah terbentuk dari kolesterol, kontraksi berlebihan. fisik dan mental itu juga saling terkait. Apabila kolesterol totalnya juga dalam kadar yang tinggi. Mari kita berdoa，我们一起祷告。天父上帝，我们满心感谢赞美你的恩典，谢谢主你过去的看顾与保守。主啊，我们满心感谢你，因为你的爱永远长存。
我们更感谢你，你赐给我们一切所需要的，无论是肉体上的需要，无论是属灵上的需要，你都供应给我们。在这时刻，我们特别为着我们部里加了团契的团员来向你祷告，特别是在这个9月份，他们生日的主啊，我们满心感谢主，因为你过去看顾保守他们，你赐给他们一切所需要的。主啊，我们愿意把他们一一的摆在主面前，愿神你继续的带领他们前面的道路。虽然有一些他们身体有软弱，但是主啊，求主你自己继续的刚强他们，保守他们的心怀意念。在这时刻，我们也特别为着这个 Frida 姐妹，昨天她的先生 Eddie 弟兄被主你接回天家。主啊，求主你圣灵安慰丧家，求主你继续的不断帮助 Frida 姐妹，在面对这样的忧伤的时候，得找圣灵的安慰、圣灵的感动、圣灵的帮助。我们的满心感谢赞美你。在这时刻，我们为着我们的弟兄姐妹，他们身体软弱的，他们在疾病当中的，主啊，求主你自己医治他们，求主你伸出你慈爱的手扶持他们，借着医生的药物能够解决他们的病，使他们能够早日恢复健康。Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa khusus untuk teman-teman kami yang ulang tahun di bulan September ini. Kami bersyukur Tuhan memimpin mereka hari demi hari sudah melewati usia mereka. Dan sampai saat ini kami melihat Tuhan tetap memelihara mereka. Kami serahkan setiap langkah-langkah masa depan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menuntun mereka. Yang lemah tubuh Engkau kuatkan, yang kekurangan Engkau mencukupinya. Tak lupa kami berdoa juga untuk rekan kami yang sakit. Tuhan Engkau jamah mereka. Melalui dokter, melalui obat-obatan yang mereka minum, dapat segera menyembuhkan sakit penyakit mereka. Saat ini kami berdoa khusus ya Tuhan, untuk keluarga Ibu Frida, yang dimana suaminya Pak Edi, kemarin Engkau panggil pulang ke rumah Bapa. Tuhan, dalam kondisi yang sedih ini, kiranya Roh terus memberi penghiburan, kekuatan kepada anggota keluarga yang ditinggalkannya. Kiranya Tuhan terus memimpin Ibu Frida untuk melewati hari-hari yang sedih, yang lagi berat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan juga negara dan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau melindungi, dan kami ucap syukur COVID-19 di Indonesia secara keseluruhan kian hari kian menurun. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga negara kami yang kami cintai ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 我们一起领受上帝的祝福， mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. 但愿我主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的感动、交通，常与众弟兄姐妹同在，从今时直到永永远远。 Kiranya cinta kasih Allah Bapa yang tak berkesudahan, anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Putra Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, penyertaan, pimpinan, kuasa, serta hikmat daripada Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.